Alright, hai, Assalamualaikum. So, makanan dan pakaian merupakan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Persoalannya, bagaimanakah pakaian dan makanan ini memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia? So, saksikan. Assalamualaikum, saya Muhammad Jumaat Rizki. Jadi sempena bulan 8 ni, bulan kemerdekaan, saya dan grup saya diberi peluang untuk membuat kajian mengenai bagaimana makanan dapat memupuk perpaduan di Malaysia. Okey, um, dari pengalaman saya sendiri, dulu waktu diploma saya belajar di Automotive College Petaling Jaya. Di mana majoriti adalah pelajar Cina dan Melayu dan India adalah minoriti, tapi berbilang bangsa lah. So kat situ saya nampak bagaimana pihak kafe menyediakan makanan untuk student yang pelbagai kaum. Kat situ saya perasan tiga-tiga bangsa ni, tak kisah India, Cina atau India, dia orang suka makan kari. Dan orang India memang masakan dia orang banyak rempah ratus. Dia orang suka guna bawang besar, bawang kecil, bawang bombay, bawang bombay. And then dia orang suka guna minyak sapi. Makanan dia orang memang berlemak, berminyak, tapi sedap. So saya nampak kat situ, tak kisah apa bangsa pun dia orang makan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ditugaskan untuk membuat assignment di mana untuk memupuk perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Macam mana yang kita tahu, kita ada 3 kaum utama di Malaysia, iaitu Cina, India dan Melayu. Okey, antara tiga kaum ini, mereka mestilah ada makanan tradisional mereka sendiri. Jadi kami memilih untuk membuat tentang makanan. Bagaimana makanan dapat memupuk perpaduan di antara kaum-kaum di Malaysia. Kunjungan ke rumah masyarakat Cina Peranakan sempena Tahun Baru Cina di Kampung Tiruk di sini tidak lengkap sekiranya tidak mencuba juadah tradisional gacukan masakan Melayu dan Cina, iaitu laksa Terengganu. Hidangan popular pada musim perayaan, hasil air tangan Khoo Giok Shwet, 52 tahun atau lebih mesra digelar sebagai Mek Siok, dalam kalangan penduduk kampung itu diakui menyelerakan, malah memikat selera masyarakat Melayu yang bertandang ke rumahnya. Okey, sebagai kesimpulan, apa yang kita dapat lihat dan kita faham dengan gambar ini. Jadi, apa yang saya dan rakan-rakan buat, kami cuba menyampaikan bahawa dengan makanan kita boleh memupuk perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Contohnya apa yang saya makan tadi, laksa. Saya makan laksa adalah makanan tradisional masyarakat Melayu. Jadi sekarang bukan hanya kaum Melayu ataupun masyarakat Melayu sahaja yang makan laksa. Apa yang boleh kita tengok, Aceng, kita ada Aceng laksa, dan makanan utama di Aceng laksa ialah laksa. Di situ bukan hanya kaum Melayu saja, kaum-kaum lain juga turut menikmati makanan laksa. Sama juga Yong Tau Fu. Yong Tau Fu berasal daripada makanan tradisional masyarakat Cina. Jadi
dekat sini kita boleh tengok Yong Tau Fu juga dijual di pasar-pasar malam, di restoran yang juga turut diminati oleh pelbagai kaum. Jadi dengan masyarakat kita dapat memupuk perpaduan di Malaysia. Terima kasih. Alright, so sekarang kita dah ada ini namanya murtabak. Murtabak ni saya tak beli daripada pasar malam lah, saya bilang frozen je. Sebabnya PKP kan, so kita nak pergi pasar malam semuanya susah. Okay, so cerita sikit pasal murtabak ni. Murtabak ni biasanya dia famous time bulan puasa tau. Tapi sebenarnya selain bulan puasa pun ada dijual, cumanya tempat-tempatnya tertentu sahaja. So murtabak ni saya bab sejarah saya taklah berapa sangat, cumanya kita daripada kecil kan kita dah tengok murtabak ni. So murtabak ni dia ada ayam, dia ada daging. So dia ada ayam dan daging. So kalau macam untuk mereka yang beragama selain Islam, mereka boleh makan yang ayam lah. Kalau mereka Islam boleh makan dua-dua, ayam dan daging. Raju, kau makan apa tu? Untuk mereka yang berbangsa India macam Raju, saya makan ayam sebab saya tak boleh makan daging. So murtabak ayam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razif bin Rizwan dan pada hari ini saya akan bercerita mengenai satu menu yang cukup sinonim dengan kehidupan masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Menu tersebut adalah nasi lemak. Dari segi sejarah ringkasnya, kita dapat lihat bahawa nasi lemak pada asalnya adalah merupakan makanan tradisi bagi kaum Melayu. Tetapi setelah kedatangan kaum bukan Melayu pada zaman sebelum kemerdekaan, telah berlakunya tukaran budaya antara masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang pada ketika itu dalam pelbagai aspek, dan salah satunya adalah pemakanan. Jadi dari konteks nasi lemak, masyarakat bukan Melayu iaitu ataupun masyarakat pendatang pada ketika itu seperti masyarakat Cina dan India, mereka telah mula untuk menerima nasi lemak sebagai makanan harian dalam kehidupan mereka. Dan sehingga pada masa kini kita dapat lihat bahawa walaupun pada asalnya nasi lemak adalah makanan tradisi masyarakat Melayu, tetapi kaum bukan Melayu turut ada di antara mereka yang sanggup untuk mempelajari cara-cara untuk menyediakan nasi lemak, dan mereka juga menggunakan kreativiti masing-masing untuk menyediakan nasi lemak mengikut selera mereka. Jadi dan masyarakat Melayu pada masa kini turut rela untuk berkongsi cara-cara untuk membuat nasi lemak tersebut. Jadi telah berlakunya interaksi antara dua kaum yang berbeza. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa walaupun nasi lemak adalah satu menu yang sangat ringkas, tetapi ianya juga boleh bertindak sebagai satu alat yang sangat berkesan untuk membantu proses integrasi antara kaum di Malaysia, dan seterusnya membantu untuk memupuk keharmonian dan perpaduan kaum-kaum di Malaysia. Terima kasih. Perpaduan antara masyarakat majmuk di Malaysia itu dapat dicapai melalui pakaian tradisional. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, pastinya ada budaya dan adat yang dikongsi bersama etnik yang lain. Pakaian tradisional kini tidaklah hanya digayakan oleh sesuatu kaum itu sendiri, malah ini turut digayakan oleh kaum-kaum yang lain, misalnya pada hari kebangsaan, majlis-majlis rasmi dan juga hari perayaan. Walaupun kita daripada kumpulan etnik yang berbeza, namun kita masih lagi dapat menggayakan pakaian tradisional tanpa berasa kekok atau terasa. Saya percaya ia dapat menyerahkan identiti kepelbagaian dan menyemarakkan lagi semangat patriotik antara masyarakat di Malaysia.
Berdasarkan paparan tadi telah menunjukkan hubungan etnik di Malaysia. Kita telah berkongsi pelbagai budaya daripada segi makanan, pakaian, perayaan dan pelbagai lagi. Hal ini menyebabkan hubungan majmuk di Malaysia mendapat menguatkan perpaduan serta menganggap pelbagai kaum ini sebagai satu kelebihan dan bukan kekurangan. Sekian daripada kami. Terima kasih.